adab dan ilmu. Yang mana satu? Kita bersama dengan kami, Muhammad Aslam Javidin dan teman kami. Hai, kami Frankie dan kita kembali lagi dalam bersama dengan PMK pada episod yang kedua hari ini. Okey, jadi adab atau ilmu. Sebenarnya topik yang agak sebenarnya orang dia dulu sampai kini tu lah kelakar masalah adab ke ilmu dulu. Jadi sebenarnya before kita further ado, kita nak perkenalkan tetamu daripada Kampung Gedong. Hai. Untuk yang Iza batuk. Okey, Sifah. Sihat tak, Dek? Tak sihat. Oh, okey, batuk. Sihat lah. Sihat batuk. Dah Okey. pagi dah. Hai, kami Iza. Sekejaplah kami dari Kampung Gedong. Oh, Okey. Gedong. Jauh ambil orang tu dari Gedong. Kami flag tadi. Oh, Ya, bawa kepak sebenarnya bawa orang tidur tu flag dulu. Dah. Okey, jadi Okey. untuk tajuk kita hari tu, Iza. Sebenarnya isu adab tu sebenarnya daripada generasi sebelum tu lah. Punya krisis adab lah kita panggil loh. Betul. Krisis adab. Si kisahlah dalam adab menuntut ilmu ke, adab berkelakar dengan orang. Even adab dalam social media. Sebenarnya ia adalah benda yang paling orang kini mesti jagalah. Betul. Oh, Betul. nasi. Nah. Dalam FB bukan main hentam viralkan nyatuk segala kita sepuati. Jadi benda yang sebenarnya kurang sihat untuk masyarakat kita. Betul. Jadi sebenarnya kita nak bincang lebih dalam lagi dengan adanya orang daripada Gedong. Ini akan ulas mungkin macam ni situasi orang Gedong beradab. Nah. Wah, macam ni stasiun Gedong Adab meluasnya soalan dia. Tapi ingat video ni bukan disponsor orang Gedong Kita orang just ambil randomly terjumpa. Macam ni lah lebih kurang. Biasalah. Tapi saya dah lah. Tapi since Iza ni adalah orang muda, so sebab isu adab si beradab, berilmu si berilmu ni selalu menjadi dilema pada orang muda. Betul. Selalu Tapi zaman sekarang tu dia tak macam fokus kat orang muda juga. Yang lebih tua pun sama je lah dia macam, tapi orang muda selalu dipandang remeh yang pasal adab tu lah. Kalau dulu kita selalu dengar ada istilah mengatakan di mana yang tua dihormati, yang muda disayangi. Tapi zaman dah moden ni, siapakah yang patut hormat pada siapa? Siapakah yang patut sayang pada siapa? Betul. Betul. Bahkan bila kita nak mengupas dari segi agama lah, sebenarnya Imam Malik punya ambil masa 15 tahun untuk belajar pasal adab je. Wah, Before punya pergi kepada ilmu-ilmu lain. Berbezaan kita lah, kita di sekolah ni memang akademik, tapi letaknya ke tepi dulu. Cuma kita nak fokuskan, kena sebenarnya kita mengalami krisis adab lagi-lagi 2022 tu dengan teknologi makin canggih. Ada iPhone 13 Pro Max, ada MacBook Air, Samsung S22 Ultra, kita ada iPhone 13 TV nipis 100 inci, beberapa inci lah besarnya. Tapi kena adab kita makin nipis. TV makin nipis, adab pun makin nipis. Senipis lapisan ozon kah? Ya, kita tahu lah. Jadi ya, kita cuba nak kupas sebenarnya kena krisis adab tu boleh jadi and makin teruk makin tahun. Jadi isu adab ni pun kalau macam dikatakan oleh saudara Aslam tadi, sejak dari dulu lagi, ratusan lah kan, ratusan tahun benda ni dah disentuh pasal adab. Jika lihat pada zaman moden, sebagai contoh kita boleh tengok masyarakat Jepun. Masyarakat Jepun dia bukan adab tu just bukan satu normalisasi, tetapi dah menjadi budaya. Budaya beradab, sopan, bila orang lalu tunduk dan sebagainya, greetings and so on lah. Betul. Meskipun orang kata adab ni benda yang nampak alah kalau tak buat pun tak apa, boleh je kan, jalan je. Tapi bila kita fikir balik, kalau agama pun dah ajar kita untuk beradab,
dari dulu lagi, so why not kita praktikkan. Cuma ada satu orang putih kata clash. Ada clash. Ada clash sedikit Ada, ya. Clash, pasal clash. adab. Kalau dulu dianya clash dengan usia, mana yang muda kena hormat lah yang tua. Tapi sekarang dia bukan cuma clash di bahagian usia, tapi juga clash di bahagian ilmu. Kononnya tadi ilmu tinggi, seorang kena respect dia, orang kena hormat dia. Betul. Tapi dia pijak-pijak kalau orang. Betul lah, walau dia macam Itu kalau bahasa kasarnya lah. sometimes macam pasal orang fikir untuk jawatan yang tinggi pun macam kerja kerajaan pun orang cakap kena hormat yang ni. Zah macam sometimes fikir kenapa nak kena tengok dari perspektif macam tu, sedangkan adat ni kita macam mana nak cakap tak semestinya tengok dari jawatan, dari umur, macam tu lah. Sebenarnya kita beradat antara satu sama lain lah. Betul. Tak perlu nak dari jawatan, dari umur, macam tu. Betul, aku setuju. Sebab kita sebenarnya dari kecil lah, dari rumah kita diajar adab. So persoalannya kena adab ya, daripada kita kecil kita sih dapat nak beradab juga bila kita dah dewasa. Macam ni kita nak beradab dalam hubungan manusia. Mungkin salah satu sebabnya yang macam masa ke semasa kan faktor ya juga lagi faktor macam ni, mungkin dia bergaul dengan someone yang literally memang tak tahu pasal adab. Dia bukan nak kata macam tak tahu, kurang tahu pasal adab, ataupun dia memang sekarang pun dari dunia digital makin meluas lagi, dia punya kita maksudnya punya tu. biadab lah. Yes, biadab. Okay. Faham. Jadi kalau sebut pasal adab dengan ilmu, ramai yang kata dia juga seling mengait dengan usia jugalah, di mana ada segelintir golongan tua, saya kata segelintir tak semua. Golongan sini lah. Ada segelintir yang berusia tak perlu jauh sangat pun, ambil ia dalam 3 lebih, 40 lebih usianya tu. Saya bukan nak mengata golongan ni biadab, tak. Jangan diambil hati. Cuma ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya taklah kata saya ni seorang traveller, tapi banyak tempat lah juga saya dah pergi, banyak environment juga saya dah bergaul, dan banyak juga individu yang saya dah jumpa, dari yang paling lah muda sampailah ke paling yang tua. Paling yang tua sangat dah tu. Tua gila. Ada je golongan tua yang memang respect gila dengan orang muda, sebagaimana orang muda respect dengan dia. Tapi yalah, biasalah kehidupan manusia, kita ni tak sempurna. So adalah waktunya kita terjumpa segelintir apa orang kata anak Tuhan ni tadi. Kita pakai anak Tuhan lah. Okey. Di mana dia apa orang kata, kita tak tahulah kenapa sebab dia begitu, kita tak nak assume dan sebagainya. Cuma bila dia menggunakan usianya untuk mengarah, macam orang pun selalu cakap aku lebih awal makan garam dengan macam tu. Makan garam lah. Ajar macam tu lah. Ayah dia paling popular lah, dulu makan garam. Selalu Cuma masalahnya tak tahulah berapa sudut garam dia dah makan. Kita tak tahu. Cuma yang pasti dia dulu makan garam. Dunia moden sekarang ni bukan tunggu dunia moden ke apa, cuma dari dulu sampailah sekarang istilah makan garam tu, ada saya lah, ini pendapat peribadi saya, for me tak relevan. Kenapa? Sebab setinggi mana pun usia ataupun setua mana sekalipun, tinggi mana pun ilmu, adab is a priority. Sebab parents saya sendiri memang ajar diri saya dari kecil. Saya tak kata saya 100% beradab dengan orang, ada juga saya terlepas kata, tersasul dan sebagainya. Tapi my parent always remind me, apabila pergi ke tempat orang, adab is a priority. Betul. Sebab kita pergi tempat orang, kita just bukan bawa diri, kita bawa nama keluarga kita, nama keluarga, terutama nama bapak. Nama bapak bakal isi. Ya. Nanti orang kata, tu anak siapa tu? Anak sekian-sekian. Macam Izzah sendiri pun, kalau Izzah pergi mana-mana, Izzah tell my ibu, Izzah ke sini, dia always pesan, depan orang jaga diri, jaga mulut. Macam itulah macam. Tak perlu kita kaya, tak perlu kita berilmu untuk pergi ke mana-mana, tapi at least adab tu adalah. Sebab bila kita jaga adab kita, orang akan pandang kita lebih tinggi.
Kita bawa nama family, bawa nama tempat asal kita. Memang macam ni orang Kedah. Contoh. Tak Macam tahu tu lah. Tak adalah. Dia macam tu lah maksudnya. Kalau korang tunjuk perangai korang macam ni, ya macam ni, macam tu lah orang pandang orang-orang lain yang sama asal dengan kita orang. Dia sama, lebih kurang sama macam isu agama. Di mana orang kata agama ni adalah yang terbaik, agama ni adalah yang terbaik. Sebenarnya semua agama baik. Kecuali agama yang sesat lah. Agama yang sesat memang tak baik lah. Yang haluan kiri lah. Okay. Agama semua baik, semua ajar kebaikan. Tapi yang membuatkan agama tu nampak tak baik lah. adalah Orang tu sendiri, penganutnya sendiri. Itu yang betul dia cakap. Orang dari mana sekalipun, orang bangsa apa sekalipun, semuanya baik. Bila tak baiknya orang tu sendiri secara individu. Betul. Mindset dia macam itulah. Tak menjaga ada. Benda ni selalu kita tengok dalam media sosial lah. Kalau orang sometimes yang buat perangai yang viral-viral ke apa, orang akan komen, oh inilah ni, orang Islam macam ni, orang Kristian macam ni. Apalah korang ni? Kenapa semua benda nak kaitkan dengan bangsa kan? Dia sendiri sebenarnya yang tak beradab sebenarnya, bukan bangsa atau agama. Saudara Islam sendiri ada experience tak bab tak beradab ke apa ke ni? Mungkin pernah sekali lah dalam hidup terlintas dengan situasi di mana adab menjadi persoalan. Pernah sebenarnya, and then masih lagi fresh. Saya ingat benda ni berlaku pada satu pagi subuh. Pagi kau kena Sikit lagi nak tersembuh air. Okay, jadi dia berlaku pada satu pagi subuh. Masa tu saya tengah bawa motor, isi minyak dekat Metro City punya Petronas. So waktu tu Petronas tu agak lengang, awal pagi, so kendaraan tak banyak. Sebagai seorang penunggang motosikal, saya bukanlah jenis seorang pengguna jalan raya yang akan menggunakan petrol pump yang tak sepatutnya dengan kenderaan saya. Contoh, kalau saya motosikal, buat apa saya nak pergi ke petrol pump kereta? Itu pun satu adab juga kan? So dekat Petronas, dekat kemudahan pengetahuan awam, kita memang kena obey the law. So saya terus pergi ke pump minyak motosikal untuk isi minyak. Ini tiba-tiba ada seorang pemuda, taklah terlalu tua, dan mungkin saya assume dia lewat 20-an atau bawah 30-an. Dia terus potong motosikal saya, berhenti tepi, saya isi minyak hijau. Dia keluar je kereta, dia cakap, oh kaya lah. Apa cerita? Aku isi minyak hijau, kau potong aku punya motor, keluar kalau kereta kereta cakap, oh kaya lah pakai minyak hijau. Lah, What the hell man? tahu Sorry. Dah lah Izzah dah trigger tau waktu dia moment dia cakap dia potong motor tu. Like oh wow. Dia memang so obviously dia punya perbuatan tu memang nak cari gaduh lah. So lebih banyak lagi pump yang kosong kan. So why dia kena potong motosikal saya, and then dia cakap macam tu. So itu memang agak bagi saya lah. Tapi saya jenis orang pagi tu pun aku malas nak cek kelahi, aku just nak isi minyak and then belah. So ikutkan dengan helmet yang ada tu memang runyai lah dekat situ. Tapi elak lah, tak nak pula aku masuk khabar kan. So entahlah, saya pun tak faham kenapa sesetengah orang, diorang memilih untuk biadab sedangkan diorang boleh beradab. Dia full moon ke hari tu. Dia lelaki. Dia lelaki. Jadi ya pengalaman Aslam lah kat Metro Pump. Tapi nak bergaduh. Kalau bergaduh kan bagus, YouTube. Izzah kan, kalau Izzah pun, tapi yang perempuan ni usually selalu dekat kaunter berbayar lah. Macam kita orang kan selalu nak berbayar mesti ada yang potong barisan tu kan. Dululah kalau Izzah dulu, bila orang Izzah alami situasi macam tu, Izzah biasa dia macam cakap macam ni, excuse me, tak nampak ke saya baris kat sini? If dia macam buat ignore kan, aku macam Izzah akan jawab balik lah. Tapi bila fikir balik memang bagi malu dekat diri sendiri lah, sebab nak cari gaduh dengan hal yang small matter macam tu kan. Dia perempuan biasa lah kan. Tapi tak apalah, salah Izzah lah. Sepatutnya Izzah tak patut nak marah dia tu kan. Walaupun
Tapi dia aku ajar lah macam tu. Tak baik lah. Pernah aku berbagai situ nak bayar barang. Ingat satu barang je aku beli. Sakit hati. Sebenarnya tu based on kita punya case study lah. Case study saya dengan Iza menunjukkan kematangan. Betul. So ada certain benda kita boleh bawa bertenang Betul. selagi mana dia terkawal. Kalau fikir hal rushing ke apa, kita sendiri pun rushing juga. Takkan nak fikir semua orang rushing lah dalam dunia ni, tak ada yang tak rushing pun. So just sabar-sabarlah macam tu. Tapi Iza ada satu pengalaman ni Iza nak share untuk Iza share. Dia dah lah tak kata macam kita, dia macam kenalan macam tu je lah. Macam kenalan kontak macam tu. Even though korang lah kalau kenalan kontak kan, patut ke tak permulaan korang nak chat seseorang tu, korang cakap, oi, patut ke tak? Pernah ke korang alami situasi macam tu? Kalau macam kawan literally macam memang brotherhood, memang partner in crime macam tu lah. Iza tak kisah if macam my best friend, literally best friend, cakap macam, oi Iza jom ni, oi Iza, okay, it's okay. But dia is kenalan kontak kan, dia macam rasa awkward lah. Tak suddenly just call Iza, oi bagi salam pun tak. What is your manners? Salam kot, bagi salam lah. Dia Islam. Kalau bukan Islam, at least say hi, not oi. I also have my name, so geramnya aku. Tak suka lah macam tu. Dah oi lepas tu, kadang ni tak. Alah, dah oi minta tolong. Lepas tu Iza nak reply. Iza dah lah jenis yang memang tak suka scene chat orang tau. Memang Iza akan reply. Iza terus reply, dia tak tahu lah saya best ke tak, tapi Iza terus dah cakap macam ni. Waalaikumsalam, nak apa? Biar dia sedar sikit dia tu Islam. Faham. Sebenarnya based on excuse me, cerita Iza yang tak bagi salam, and then based on Frankie punya background, dia dididik daripada kecil, dia muadab. Mungkin pandangan saya sendirilah, semuanya bermula dari rumah. betul. Sebab di rumah merupakan asas kepada sesebuah negara. Daripada Betul. keluarga membentuk taman, taman membentuk lorong, lorong membentuk kampungan, kampungan membentuk daerah, daerah membentuk negeri, negeri membentuk negara. Oh, panjang lah. Besar pun. Jadi berbalik kepada yang saya beritahu tadi, semuanya bermula dekat rumah. Betul. And then macam mana seseorang tu dibentuk, macam mana dia hari ni, sebenarnya macam mana dia dibentuk daripada kecil. Macam kata orang kain putih yang kosong, yang suci tu, bila dah macam mana Dia terpulang pada mak bapak dia untuk corakkan. Betul. Jadi sebenarnya ilmu adab daripada kecil memang sebenarnya anak-anak dia tend untuk ikut apa yang mak bapak dia buat. Kalau macam mana mak bapak dia panggil orang, macam tu dia ikut. Macam mana mak bapak dia react tu marah, macam tu dia ikut. So bagi Frankie, mungkin Frankie dengan Iza melalui zaman kanak-kanak berbeza, boleh explain macam mana mak ayah disiplinkan anak-anak, ataupun macam mana mak ayah nak terapkan adab ni dalam diri anak-anak mereka. Okay, faham? Jadi kalau saya mula. Okay, so personally saya tak kata my parent is the best parent in the world. Okay, but they're the best for me. Okay, dan cara didikan parent saya adalah dua-dua sama, which my mom and my dad. Cara didikan mereka ada banyak cara sebenarnya. Yes. Waktu kecil-kecil dulu yang dengan hanger, tali pinggang, selipar, macam-macam lah. Okay. Cuma prinsip didikan parent saya dengan saya adalah waktu kecil dulu, mereka bagi saya rasa dulu, kemudian baru mereka ajar. Maknanya mereka akan izinkan saya untuk buat silap. Oh. Mereka akan izinkan saya untuk buat salah, mereka akan izinkan saya untuk buat silap, sampai kesilapan tu ataupun jadi kelakuan kebiasaan. saya tu come back to me. Dia akan balas balik dekat saya. One of the thing yang saya pernah buat dulu adalah masih kuat muda, usia dalam 12 tahun macam tu, di mana yalah
dah nak masuk perempuan kan, dah masuk sekolah menengah, so rasa macam okay, I'm already dewasa, okay, semua benda nak try, kawan ajak lepak. Parents cakap jangan lepak dulu, sabar, masih nak sekolah. Nak lepak boleh tu petang, jangan lepak malam. But during that time, ni cerita dia simple je, tapi pengajarannya besar lah untuk saya. Mana ikut je lah kawan-kawan lepak waktu malam, okay, keluar berlarutan lah for a few months until one day saya pergi keluar lepak juga waktu malam. Kira limpas maghrib lah, bahasa mudahnya. Pergi keluar lepak, and all of a sudden masa nak balik, aku lewat lah around 11 something, almost pukul 12. Mungkin Tuhan nak beritahu, lepak malam ni ada banyak dugaan dia, cabaran dia yang perlu dilalui. Dan masa tu saya balik seorang, pergi ke rumah, kawan-kawan lain dah balik. Dan saya diserang oleh gangster jalanan yang kaki empat tu, yang berbulu dan bergigi tajam. Saya dikejar anjing for 5 ekor tak silap saya, dan saya pun tak ingat. Dan jarak dari tempat saya dikejar sampai ke rumah saya quite jauh, dan bayangkan saya terpaksa berlari sejauh tu sampai ke rumah. Dan saya sempat terjatuh masa tu, jatuh luka, tapi just lari lagi sebab anjing tu dari jauh dah kejar dah. So saya balik sampai rumah nangis-nangis sebab tak pernah kena kejar anjing. So sampai kat rumah, parent tanya lah, apa pasal nangis, apa pasal luka-luka badan. Lari kena kejar anjing. Siapa suruh? Sebab tu dari dulu dah cakap jangan keluar malam. So kat situ saya belajar, dia bukan just untuk kata parent nak halang kita ke apa ke kan. Sometimes orang cakap aku dah besar lah nak kompong kenapa? Tapi bila dah dapat tahu pengajaran sini, mungkin tak setiap masa lah kata-kata orang tua ni mujarab. Tapi percayalah akan ada masanya betul juga cakap parent aku. If I do like this, if I do like that. Orang muda ni dia boleh menerima teguran tapi belum tentu dia boleh menerima perubahan. Itu orang muda. Tapi orang tua dia boleh menerima perubahan tapi belum tentu dia menerima nasihat. Sebab tu kadang-kadang bila sebut balik kita kembali pada adab tadi. Orang tua ni bila dia ditegur, salah cara tegur siaplah. Tapi sebenarnya betul ya cara tegur tu. Kita just tegur cakap makcik, ni sebenarnya macam ni. Nasib baik dapatlah yang jawab, oh ya ke dia, sorry tak apa, sorry makcik tak perasan. Kalau terus kena dengan yang silap hari bulan lah, kena dengan macam kami dah banyak pengalaman pola benda tu. Dah 5 tahun pola tu. Dah 5 tahun pola catering. Dah 5 tahun pola kerja tu, pola bisnes tu, pola apa semua benda tu. Selalu kita dengar. Dia tak cakap dengan nada yang biadab, tapi ayatnya dah cukup biadab. Guys, so I mean, if you nak bangga diri sekalipun, be in the right way lah. Sebab ada seorang ni yang saya kenal, mana dia pernah beritahu saya, it's really humble, di mana dia cakap cukup saya biarkan apa yang saya buat mewakili saya untuk bercakap kepada orang dekat luar sana, who am I. Tu memang prinsip yang hebat lah. Dia tak perlu bertutur apa-apa pun, dia hebat macam mana ke, dia biarkan apa yang dia buat mewakili dia untuk bercakap. So pengajaran yang saya dapat dekat situ, kita tak perlu gunakan kata-kata pun untuk bagi tahu dekat luar sana siapa diri kita. Tak perlu nak biadab because you berpangkat. Awak tinggikan suara sebab you at above. Sebab tinggi-tinggi pun mana kedudukan korang, tetap ada yang lagi tinggi daripada korang. Setinggi mana pangkat korang, berilmu mana sekalipun, tetap akan ada orang dekat atas. Kalau bukan orang sekalipun, bukan manusia sekalipun, Tuhan juga tetap di atas. So tu antara yang parents saya selalu remind saya lah, apart from yang awal tadi saya beritahu, yang mana-mana kita pergi kita kena jaga adab dan sebagainya. Tapi bila kita fikir balik kan, orang yang tak beradab, bukan tak beradab, dia kurang beradab ni,
Kebanyakannya banyak mengikut emosi. Betul. Sebab orang semua sekarang priority mereka bila datang something jentik dia orang, emosi is the first one yang akan sentuh mereka. Kan terus merungut sikit je pun masalah, terus merungut. Dia tak ada positivity bila benda tu datang dekat dia. Dia terus merungut, dia kata why this happen to me, why that happen to me. Dia kata saya tak patut pun kena macam tu. So bila dia macam tu, dia akan lantang nak bersuara. Mungkin dia takkan sebut directly, tapi mungkin dari segi kelakuan dia biadab. So mulalah posting, mulalah benda-benda yang tak yes. sepatutnya dan sebagainya. Nampak? Ini sebab permainan emosi. Adab is about your emotion. Kalau awak tak mampu nak kawal emosi awak over certain thing, Tak ada adab dengan orang lain, at least beradablah dengan diri sendiri. automatik korang akan terrelease kebiadaban tu. Betul. Tapi kalau orang yang memang minta kita untuk biadab dengan dia, itu tak ada hal lah. Ada juga individu yang macam tu, yang memang minta. Tapi yalah, bahasa orang manusia ni tak sempurna. Okay. So berfikirlah secara rasional, sebab setiap kata-kata, tindakan, kelakuan kita kalau dah dibuat tak boleh tarik balik. Betul. So once you say that, itulah dia. Macam dulu pun Izzah jenis yang selalu bawa dengan emosi dululah. It means Izzah macam lack of adab dengan diri Izzah sendiri. Macam sikit-sikit nak posting apa semua. Tapi sebenarnya macam orang cakap lah, benda dah post, view pun dah banyak. Kau layankan je lah. Tapi Izzah bila dah post tu kan, dah marah ini marah itu, post sindir tu sindir ini, post dalam berapa jam tu kan, bila tengok balik posting tu kan, aku akan rasa macam ni aku malulah dengan diri sendiri sebenarnya. Faham. Apa tak lagi dengan orang yang tengok mesti akan cakap apa pasal dia macam ni tak perlu dah posting, macam tak matang lah macam tu. Malulah dengan diri sendiri. Semua benda tu sebenarnya simpan diri sendiri lah. Kalau rasa nak marah apa semua tu, bawalah banyak-banyaklah berdoa. Macam tu. Sebenarnya bila Izzah mention pasal posting emosi, your vibe attract your tribe lah. Kalau posting kita lebih kepada positivity, Orang yang datang pun positif. doa-doa, and kita posting tentang benda baik, InsyaAllah lah kita akan menarik orang untuk berpositif juga, meninggalkan komen yang positif, dan juga paling tidak pun kita akan meninggal something yang positif lah untuk nanti. So if kita keep on posting merungut, posting tak puas hati, and then keep on viral, so kita memang menarik benda-benda tu lah, kita menarik energi yang tak bagus. Dia nak suka yang positif, tapi dia sebenarnya memburukkan diri sendiri dekat sosial media. Macam mana dia nak still keep positif dekat diri dia sendiri kan? Dia sendiri yang menunjukkan diri dia macam ni. Sepatutnya kalau nak orang tengok dia ni positif, tak perlu buat macam tu sepatutnya. Kalau always cakap dengan orang, aku ni positif, suka positif, taklah aku tak suka ni. Tapi bila posting ni sebenarnya kau sendiri yang dah menunjukkan one of sifat kau ni memang negatif. So macam mana juga orang nak follow dia kan? Macam tu lah. Sebab dalam social media ni ramai mata yang memandang. Betul. Dia tak ada batasan. Mungkin kau fikir aku kat kucing, aku post kucing jangan tahu. Kucing je tengok. Dah sampai ke Semenanjung dan sebagainya lah, luar negara pun nampak. Betul. Cuma bila kita sebut macam tu, bila kita kata dia janganlah post benda macam-macam kan, bila sebut macam tu, confirm akan ada yang penting yang kata that is my side, that is my wall, itu akaun saya. So saya suka hatilah nak buat benda tu kan. Yes, it does. Okay, memang betul, memang boleh nak buat. Cuma bila problem datang dekat kita, itu dah already problem. Problem dah datang kat kita. Bayangkan kalau kita hadap problem tu datang, kita hadapnya dengan emosi, dah jadi dua kali problem. Di mana kita bersedia dengan problem, dengan emosi kita. So bayangkan kalau problem datang, you guys deal it with positivity. Bila contoh task A datang, dekat kita, okay, I should find a solution for this. Petang ni, I work out for it. Nampak? Awak akan positif, kerja awak senang, emosi awak
Okay, cuba bayangkan kalau kerja tu dah tetap asyik aku yang kena, kenapa tak singkat aku Dia je? akan Kenapa jadi tak stres dekat orang lah. lain? Petang ni aku nak rehat. So, bila awak hadap benda tu macam tu, awak deal dengan that problem and juga deal dengan diri awak sendiri. So, itu juga dengan adab. Bila orang tak beradab dengan kita, relevankah kalau kita balaskan dengan kebiadaban? Dia tak salah, boleh juga balas dengan kebiadaban, tapi sejauh mana? Sebab ada orang kata if orang buat awak macam tu dan you do the same to them, awak tak ada beza pun dengan dia. Pernah dengar kan that statement? So actually dekat sini soal emosi, perasaan, biadab, tak biadab, okay, orang kata perangai dan sebagainya, dianya bermula dengan diri sendiri. Kalau orang lain minta awak beradab, awak belum tentu beradab. Kalau awak orang minta awak untuk jaga bahasa, awak belum tentu jaga bahasa. So semuanya terpulang dengan diri sendiri. Kata salah seorang Sami India ni, dia seorang penceramah di mana dia pernah cakap manusia ni expectation dia tinggi. Kita always cakap dengan diri kita, I supposed to get that. Saya kena layan macam ni, saya kena dapat banyak ni, saya kena dapat tu, saya ada hak untuk ni, saya ada hak untuk itu. Yes, that is your right to fight for your own right. Cuma be reasonable lah bila nak minta expectation. Awak harapkan someone untuk sayang awak, yakin ke orang tu akan sayang awak? Awak harapkan orang to trust you, will they trust you? So, mana katanya dekat sini, mulakan dengan diri awak sendiri dulu. Awak nak orang percaya dengan awak, tapi diri awak sendiri pun orang tak boleh nak percaya. Betul. Macam mana? So, if you tend to lie, don't expect people untuk tidak menipu dengan awak. Kalau awak expect a respect from the other person, you supposed to give them a respect too. Dalamlah kata-kata Abang Frankie hari ni. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kebanyakan orang yang saya jumpa dari macam banyak sangat orang saya jumpa. Tapi memang banyak juga, dah 25 tahun pun umur. So bila banyak sangat orang jumpa, macam-macam ragam lah yang saya jumpa. Antaranya di mana dia je betul. Pernah jumpa tak orang macam ni? Pernah sangat. Dia seorang je betul, orang lain semua salah. So sejauh mananya dia betul. Tapi bila dia buat salah, adakah dia dapat terima sebagaimana orang lain terima kesalahan? So benda tu akan reflect back kepada diri sendiri. So if you want people to respect you, respect orang balik. Awak nak orang hormat awak, hormatlah orang lain. Macam itulah. So tapi ada satu statement yang saya memang pegang sampai ke hari ini, di mana dia kata respect is not what you get, but it's what you earn. Awak layak ke tak layak untuk di-respect? Itu je soalnya. Bukan orang mesti respect awak because of your knowledge, because awak lagi tua, because awak lagi senior, because awak lagi berilmu. But diri awak sendiri, adakah awak layak untuk di-respect? Betul. Itu sepatutnya. Jadi betul. Rentetan daripada krisis adab tadi, sebenarnya Izzah pun ada mention, mereka Izzah ataupun Frankie tadi kan, dia ada mention something pasal emosi. Sebenarnya hakikatnya lah, setuju ataupun tak, orang sekarang dia lebih menekankan impression banding expression. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab mereka nak impress orang. Tengoklah aku, apa aku boleh buat, aku ada ni, aku ada harta. Tapi diorang lupa untuk macam mana express. Diorang keep on impress orang. In the end, kita takkan dapat, macam yang Frankie cakap tadi, kita takkan dapat apa yang kita expect. Kita akan kecewa lah dengan harapan kita. So bagi saya, orang sekarang kenapa mereka kurang adab is because mereka terlalu menekankan impression. Macam kita selalu tengoklah, kalau jalan raya lah kan, diorang lebih nak tunjuk something jalanan lah. Macam orang yang
bukan nak kata yang bawa kereta mahal tu semuanya sombong. Ada yang baik. Cuma Betul. what they have tends to make them impress to others. Itu yang bagi saya hakikat dunia sekarang lah. Mereka seolah-olah belagak dengan apa yang mereka ada lah. Betul. Orang macam tu. Lepas tu paling Izzah tak suka kalau kat atas jalan raya, suka hon-hon apa itu lah. Tapi alhamdulillah setakat ni dekat Sarawak Izzah tak nampak problem yang macam tu lah. Something yang tu sekali macam dah kenapa awak cerita semua dah ada masalah kan. So dapatnya kita dah pun berbincang berkenaan dengan kesan dan faktor. Now mungkin kita boleh beralih kepada macam mana kita nak atasi, macam mana kita nak kekang masalah adab sekarang. Mungkin Izzah ada pandangan sendiri sebagai golongan belia. Kalau Izzah kan rasanya try to cari someone suka positif orang lah, berbanding daripada kalau dari rumah macam Abang Star cakap kan, semuanya bermula dari rumah. Kalau dari rumah pun dah tak berapa nak cun, kan nak cakap, bukan Izzah nak cakap didikan parents tu tak betul, tak, Izzah tak cakap macam tu. Macam Abang Frankie cakap pun tak mak bapak tak sempurna macam tu, tak perfect. Tapi kalau dari rumah dah tak dapat adab tu, cuba cari someone yang boleh bantu awak keluar dari kepompong teruk tu, bantu untuk cari adab diri sendiri. Semestinya Izzah rasa cuba belajar adab dengan diri sendiri dululah. Macam Izzah pun sekarang tengah belajar untuk self love, orang cakap self love dengan diri Izzah sendiri. Macam tu. Macam Izzah sekarang ni adab dengan diri Izzah sendiri pun Izzah macam, dia orang cakap senang tapi nak buat tu susah. Sampai sekarang Izzah still struggle nak beradab dengan diri sendirilah. Lepas tu Izzah pernah dengar ada dari seorang yang cakap lah, manusia ni ada 3 perkara yang dia susah nak cakap nak minta lah macam tu. Satu adalah minta tolong, kedua ucap terima kasih, ketiga Izzah lupa lah. Ketiga Izzah lupa. Selalu perkataan ucapan terima kasih ni selalu sangat orang ambil semua cakap sambil level lah. Yang tu pun sebenarnya benda tu mudah je nak terapkan. Cuba self love lah orang cakap, cuba cari inner self awak sendiri dulu. Kalau tak dapat bermula dari rumah, sekarang dunia digital kan, cuba cari something yang bermanfaat dekat digital, ataupun awak cari kawan-kawan yang memang sebenarnya betul-betul boleh bantu awak. Macam Izzah, alhamdulillah Izzah jumpa orang sekeliling Izzah yang betul-betul bimbing Izzah. Dari Izzah yang dulu yang memang sangat suka memberontak, suka sangat macam mana cakap, menjawab apa semua ni, sampaikan one day Izzah gaduh dengan my grandma, tingkap pecah apa semua, memang gaduh besar. Nak kata gaduh besar tak, tapi disebabkan kita masih kecil waktu tu, taklah kecil mana, Izzah tingkat tahun 3 kot, dia memberontak sangat kan. So Izzah nenek kita, nenek tua lah kan, mana adab Izzah dengan nenek Izzah waktu tu memang sangat-sangat dah hilang lah waktu tu. Izzah kecewa dengan diri Izzah sendiri. Lepas tu habis dari kes tu, bukan saja nenek Izzah bagi nasihat dekat Izzah, tapi sepupu Izzah dengan mak Izzah literally macam remind Izzah baliklah, jangan macam ni. So Izzah sangat bersyukur. Selain dari rumah, sekarang tempat kerja Izzah pun memang ajar sangat-sangat pasal adab lah. Semua itu yang pendapat Izzah, suka positif korang kena carilah. Kalau dari saya sendiri, cara nak cegah memang tak ada cara lain, memang mula dengan diri sendiri. Macam Izzah cakap, nasihat daripada orang sekeliling, someone dan sebagainya. Tapi in certain cases, nasihat orang ke, meskipun orang yang berpengalaman sekalipun, tak kisahlah psikologi ke apa ke, if diri orang tu sendiri tak pilih nak berubah, dia tetap akan macam tu. Sebab tu saya kata, saya sentiasa beritahu diri saya, apa jua silapnya, apa jua betulnya yang kau buat sekarang ki, semuanya mula dengan diri kau sendiri. Saya selalu beritahu diri saya, kau buat decision silap,
kau yang buat decision, bukan orang lain yang minta. Betul. Kau berada kat tempat yang betul, bukan orang lain yang buat kau pilih tempat yang betul, diri kau sendiri yang pilih. Macam orang selalu cakap, Ah. kau nak berubah kena minta tolong orang lain lah. Tapi kalau dah minta tolong orang lain pun tapi kau sendiri yang tak nak, tak guna juga. So kita sendiri pun give up lah macam tu. So benda tu memang mula dengan diri sendirilah maknanya. Jadi nak kata apa, macam dari minggu lepas lah, PMK minggu lepas saya ada mention buanglah ego. Ubah dari diri sendiri. Itu dah. Okay. Kalau untuk saya pula, personally saya akan anjurkan untuk self restraint, which is untuk menahan diri. Sebab dalam agama pun diajarkan kita untuk menahan marah, bersabar. So memang dunia tempat untuk kita diuji, tapi adakah kita layak menerima ujian tu? Itu bergantung pada diri kita sendiri. Macam yang Saudara Freddy cakap tadi. So untuk self restraint memang tak ada cara lain, and dia memang akan memakan masa. Kita memang kena cuba tahan diri. Memang rasa nak marah, rasa nak marah tapi kena sabar. rasa nak marah, tak puas hati, tapi itu adalah hakikat hidup kita di dunia. So bagi saya self restraint adalah benda yang kedua lah lepas kita belajar adab. Kita nak lawan keinginan kita untuk fight back ataupun jadi biadab. Itulah dia. Okay, jadi saya rasa dah banyak juga yang kita bualkan for this. Jadi rasanya masa pun dah cukup dah. So tu Iza nak sudah sikit boleh? Boleh? Okay. Sebenarnya kan Iza nak minta izin untuk promote satu kita orang punya training ni. Training Azam Rizki Okay, so sebenarnya pada 20 Ogos Azam Rizki ada buat training sempena Hari Malaysia yang ke-65 tahun. So disebabkan kita macam mana cakap sempena 65 tahun. Bukan. Salah, bukan Hari Malaysia, Hari Merdeka. Tak, dia orang nama dah tukar Hari Malaysia. Ya, Iza Google lah Aslam. Dia dah tukar nama Hari Malaysia, tak pakai Hari Merdeka dah. Saya tahu. Okey lah. Okey. Dia cakaplah Hari Kemerdekaan lah. Okey. Bulan 8, 31 sempena 31 Ogos tu, tapi kita orang buat training pada 20 Ogos 2022, hari Sabtu. Okey, Hari Kebangsaan. Minta maaf. Okey. Sorry Izzat excited sebenarnya nak promote. Okey, Hari Kebangsaan. Nama training tu adalah Ops Merdeka. Korang disebabkan bulan kemerdekaan kita nak pakitlah Ops Merdeka kan. So Ops Merdeka berazam menjemput rezeki. Tu adalah one of kami orang punya training, which is Hari Kemerdekaan adalah sempena 65 tahun. Terhad kita orang buka percuma kelas training ni kepada 65 orang sahaja. So bolehlah Abang Frankie ke Abang Hassan kalau nak join boleh je. Sebenarnya dia free kan. Rugilah tak join, dapat ilmu free. Lepas tu ilmu free lah, dah lah jumpa dengan trainer yang memang betul-betul jemputan kau punya PMK episod 1 tu. Itu adalah one of kita orang Azam Rizki trainer. Memang sangat-sangat terbaik lah. So kalau korang berminat, nanti Iza akan ask tim podcast Artisan Channel untuk uploadkan link ni, okay? So itu saja daripada Iza. Thank you. Okay, terima kasih Iza. Sama. Jadi setakat itu saja PMK Podcast kita pada minggu kedua. Sehingga kita berjumpa lagi pada PMK Podcast pada akan datang. Anda bersama saya Aslam, student Drama Theatre. Bye-bye. Bye.